kesihatan tenaga, kita nak cakap tentang kesihatan badan cakap. Kesihatan mental pun penting lah macam kita begitu tertekan apakah cara terbaik untuk kita lakukan supaya kita tidak merosakkan diri kita dan juga orang yang berada di sekeliling kita. Ya, terutamanya orang yang kita sayang. Ya, kita bersama dengan Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, pakar perunding psikiatri Universiti Melayu. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih jumpa lagi. Sihat? Ya, alhamdulillah. Pagi Isnin. Pagi Isnin. Sekarang ni kita sering dengar jenayah yang berlaku. Yang tragik dan juga mengerikan apabila pasangan ataupun orang yang disayangi itu bukan saja dia pelakukan secara kejam tetapi selepas diperlakukan kejam tu macam-macam lagi perkara rentetan berlaku selepas itu. Jadi soalannya sekarang ni ada yang mengandaikan tindakan-tindakan ni, satu tidak memberi kemanusiaan, satu lagi seolah-olah membawakan satu telahan yang mereka ni, pelaku ini mempunyai masalah mental ataupun mental mereka ni sakit. Ya. Betul. Kalau lihat kebelakangan ni, dia bermusim lah. Sekarang ni dah ada musim-musim seperti ini berlaku balik, dan di mana kita lihat dalam istilah kami kita panggil intimate partner violence, keganasan yang mereka memang ada hubungan intim. Jadi ini boleh jadi suami isteri, boleh jadi boyfriend girlfriend, ataupun kadang-kadang yang paling dikhawatiri stalker, orang yang mengintip, dia memang berminat. Jadi kalau ikut fenomena ni, kebanyakannya memang data menunjukkan bahawa macam dari seluruh dunia 35% daripada pembunuhan yang melibatkan wanita yang jadi mangsa adalah intimate partner violence. Ini 35%. Wow. Jadi kebanyakan wanita ni bukan dia jenayah gangsterism itu boleh generalizekan lah, tapi sebenarnya ada masalah relationship, masalah crime hubungan. Of passion, Crime of passion. Jadi biasanya underlying ataupun masalah utamanya kita sebut pasal jealousy. Jealous, pelakuan jealous ni boleh jadi yang daripada masalah tu dia tak boleh kontrol kemarahan contohnya. Dia jenis panas baran. Dia mungkin kebetulan pada masa itu dia ada pegang pisau dan mereka ada argument, jadi suddenly dalam masa macam 1 jam, setengah jam, dia jadi satu pergaduhan yang serius. Tengah jalan-jalan nak makan angin, jadi satu kejadian yang tragik. Tapi ada juga kes-kes yang bila sebut pasal ada masalah mental health, termasuklah jealous ni, yang ada masalah berpenyakit ni. Macam tadi. Jadi kita panggil morbid jealousy pun istilah dari segi perubatan. Morbid tu dah penyakit. Jealous tu berpenyakit. Penyakit jealous. Sebenarnya jealous ni semua orang ada jealous, saya rasa kan. Kadang orang kata jealous tu penting kan, eratkan cemburu tu, tetapi kalau keterlaluan dia bahaya. Sebab jealous ni kalau ikut dari segi psikologinya, dia macam ego seseorang tu lah. Tapi ego yang boleh pada normal, boleh pada tak normal. Bila tak normal ni maksudnya dia dah jadi orang kata maladaptive, sampai dia sebenarnya keyword dia takut. Dia takut ada betrayal. Maknanya dia anggap yang partner dia ni ada lelaki lain dan sebagainya. Jadi dia mungkin beranggapan itu yang paling bahaya ni. Kalau beranggapannya berlebihan sampai dia sanggup bergaduh, mengugut, ini saya rasa dah tak normal perhubungan tu. Jadi saya rasa satu pada cara mengurangkan risiko ni, kalau nampak partner tu panas baran, tak boleh kawal perasaan, terlalu mengugut, ataupun terlalu demanding, over control, itu kena selidiki dengan lebih detail lah. Tapi kalau dah ugut tu, dah sampai kalau dia kata kalau tak hubungi nanti dia pergi cari, pergi bunuh, jangan ambil ringan lah. Mungkin kalau ugutan macam tu dia dah kesalahan jenayah, tak silap saya pun. Dan cakap tentang pembunuhan melibatkan cemburu ni, saya pasti mungkin anda ada terbaca juga di akhbar baru ni, bulan Februari berlaku, di mana pembunuhan kejam juga melibatkan bekas tunang membunuh tunang yang perempuan ni lah. Akibat tunang ini bertunang dengan lelaki yang baru. Betul. Begitu juga itu boleh dikatakan sebagai cemburu juga. Dan macam mana agaknya, contoh macam tadi dia katakan tadi tentang kita boleh kenal pasti awal, macam mana karakter kita punya pasangan. Itulah, kalau kita di peringkat awal tu, antara macam saya kata tadi, dia terlalu protektif, dia over control, kemudian dia mungkin hubungan emosional dia tu lebih kepada negatif, maksudnya marah, risau,
Ini bukan berlandaskan pada kegembiraan atau happiness ataupun excitement, tapi lebih kepada marah dan sebagainya. Ini mungkin tanda-tanda dia mudah menjadi bertindak luar jangkaan. Terutama ada elemen impulsif ni. Buat satu tu berburu, bawa kereta pun mungkin macam marah atas jalan dia. Jadi kalau bakal mangsa, contoh bakal mangsa tu ketika katakan sini, apa boleh dibuat? Okey, kalau macam itu, pertama dia mungkin dapat ugutan. Kata kalau tak bagi tahu dia pergi mana, dia akan buat sesuatu yang serius. Benda ni pun ada berlaku. Jadi keadaan macam ni dia perlu laporkan. Saya rasa sebelum laporkan mungkin bagi tahu ibu bapa ataupun keluarga terdekat, nak pastikan keselamatan. Jadi dia dapat tahu ke mana dia ikut lelaki ni. Dan keduanya, kalau dah sampai ugutan tu mengancam, kita tak payah argue. Kalau kita terus argue, mungkin pada masa itu nyawa kita yang terancam. Kita keluar daripada situasi tu, buat laporan lah. Saya rasa laporan polis contohnya, sebab itu satu ugutan yang serius. Kita tak boleh ambil ringan. Kadang-kadang budaya kita kadang yang perempuan kita terlalu give in kepada lelaki tu kan, dia nak protect lelaki tu, tetapi malangnya mungkin ada masalah yang lebih serius lagi. Mungkin kalau bagi tahu dengan keluarga, dia mengugut macam ni, bagi keluarga lelaki, dia ni memang dulu ada pernah macam ni. Jadi ada cerita-cerita yang mungkin melengkapkan senario keadaan tu. Dan kadang-kadang contohnya sejarah yang pernah mengambil darah, alkohol, dan juga kadang-kadang ada penyakit yang itulah tadi, yang dia rasa diri dia terancam, delusi lah, berlebihan. Ini pun boleh menyebabkan seseorang tu bertindak di luar kewarasannya. Baik. Doktor, okey, sekarang ada cabaran sikit bila dah dikenal pasti, bila doktor dah address tentang perkara-perkara seperti ini. Sebab dalam dunia ni ada orang yang panas baran, ada orang yang cakap lepas, tapi mereka ni tidaklah kata betul-betul nak apa kata bertindak kan. Contoh macam kau buat itu aku pecah ke muka kau, tapi itu sekadar kata kata-kata figure of speech lah, sekadar gurauan ataupun yalah, kadang-kadang yang marah pun burst of anger tu seketika itu saja. Dan pada masa sama ada juga mereka yang nampak saja tenang, tetapi bila bertindak terutamanya membalas dendam dan sebagainya, lebih bahaya lagi. Jadi nak mengklasifikasikan ini mungkin sesuatu yang sukar, ataupun kita nak kenal pasti. Tu nak kenal pasti cara apa kata tekaan yang tepat, bahawa orang ni berisiko tinggi, memang sukarlah. Tetapi biasanya dia ada macam time frame dia, kelakuan dia selama ni. Maknanya kalau kita jumpa dengan orang yang baru kita jumpa, takkan kita nak terus cakap, kata nanti cakap banyak, nanti aku pecah muka kau, kata kan. Itu mungkin kawan yang dah jumpa 10 tahun, sekali kita buat gurau macam tu, tapi pada amnya dia seorang yang calm lah, yang tenang dan sebagainya. Jadi ini dalam senario tadi mungkin tak ada apa-apa, tapi kalau orang baru jumpa dah terus bertindak, bercakap yang tidak sewajarnya, saya rasa ini mungkin berisiko bagi orang tu. Saya rasa berhak orang yang menerima kenyataan tu berbincang atau bercakap dengan kawan dia bahawa sipulan-sipulan ni bercakap macam ni. Jadi setidaknya pertama dia luahkan perasaan dia yang takut dan sebagainya. Keduanya dapat share, mungkin kawan dia tadi tahu maklumat yang lebih lanjut lagi. Jadi ini antara tindakan untuk mengurangkan risiko itu sendiri pada ketika itu. Tetapi kalau dah berkerap kali berlaku, kerana macam saya kata tadi 35% tadi intimate partner violence tadi, biasanya ada tanda-tanda sebelum tu. Dia pernah pukul, ada abusive relationship, maknanya hubungan tu berlandaskan penderaan lah konsep dia, bukan menggembirakan. Sebab saya ada je tengok pesakit-pesakit saya yang dia dah kena dia verbally abuse, dah kena maki semua, dah kena pukul, tetapi hubungan tu sampai selepas kahwin. Dia kata dulu semenjak sebelum kahwin lagi dah ada macam ni. Jadi keadaan macam ni tak sepatutnya berlaku. Maknanya pada peringkat awal tu dah kenal lelaki ni berisiko tinggi. Okey, tinggalkan. Doktor, ini sebenarnya membawakan perbincangan yang berbeza sebenarnya, tapi kita nak sentuh juga lah. Sebab setengah orang, terutama wanita, bagi mereka biarlah kena, tapi sekurang-kurangnya mereka ada tempat untuk berteduh. Itu biasa saya dengar. Kita tolak tepi ya. Itu mungkin berbeza. Sekarang ni orang-orang yang bertindak seperti ini, dia waras, tapi kadang-kadang di kala tertentu ni dia bertindak ganas. Adakah mereka ni
mentalnya sakit. Kadang-kadang ada yang berpenyakit mental ni yang boleh buat kelakuan yang luar dugaan ni. Dia bukan macam tak pakai baju atau jalan nampak macam tak terurus, tak. Dia seorang, kadang-kadang kita ada yang berpendidikan tinggi pun ada. Maksudnya pendidikan kita, cuma elemen pemikiran tu mungkin ada sesuatu yang tak kena pada keadaan tu. Jadi dia berfikir, saya dah tengok kes-kes macam dia kata dia ni kerja macam HR officer, pegawai sumber manusia dekat jabatan besar contohnya, tapi dia berfikir isterinya mungkin ada hubungan dengan orang lain, jadi dia sampai sanggup mencederakan isterinya dekat rumah. Kes tu ada sampai begitu sekali. Jadi tidak semestinya bila disebut ada gangguan mental tu dia tak terurus, dia tak pandai jaga penampilan dirinya, tidak semestinya. Cuma kadang-kadang ada konteks tertentu dengan kawan ni dia tercakap perkataan yang mungkin mengancam tadilah pada partner dia atau isteri dia ke, atau dia terjumpa dengan bos dia tercakap, atau dia jumpa dengan isteri dia marah tentu pasal contohnya tanpa bukti yang kukuh. Jadi ini kira mentally ill ataupun tidak? Ini itu kalau ikut dalam konteks keganasan violence ni, ada lebih kurang sebenarnya dikata 5% daripada keganasan keseluruhannya ada elemen penyakit mental. 5% sajalah daripada keseluruhan keganasan tu, violence tu. Yang 95 tadi tak ada apa-apa. Cuma masalahnya sekarang ni bila mentally ill ni, orang yang ada penyakit ni, kadang-kadang keganasan ni luar biasa. Sampai ada kes tu sampai dia potong pun ni semua kan. Jadi dapatlah perhatian daripada masyarakat yang lebih. Jadi ini kadang-kadang nampak seolah-olahnya mental ni, penyakit mental satu dorongan utama pada perlakuan keganasan, tetapi sebenarnya kadang-kadang personality seorang tu lebih penting. Antisocial personality, saya pernah bercakap pasal itu. Jadi orang yang tak rasa belas kasihan, orang yang memang suka melakukan perbuatan berbahaya pada orang lain sampai menyakitkan orang lain, dia tak rasa simpati langsung. Jadi majoriti yang macam ini, dan ditambah teruk lagi kalau dia ambil bahan-bahan terlarang lah, macam contoh kalau dia ambil ais, dia jadi seorang yang berani membuat yang luar biasa, ataupun dia banyak elemen menunjukkan alkohol juga, yang kebanyakan domestic violence ni dia bermula ada elemen pengambilan alkohol yang berlebihan atau di luar kawalan. Dan bila kita cakap tentang ni doktor, sebelum soalan terakhir mereka yang dah pun bergaduh dan dah bertumbuk, membunuh sebagainya, dan lepas tu sampai buat pula kerja di mana dah hapuskan bukti pula. Bila disiasat polis, mereka kata mereka ada halusinasi, dan menyukarkan pihak berkuasa untuk menentukan adakah betul-betul ada penyakit itu. Dan jika terdapat penyakit itu, kadang-kadang mereka ini diletakkan di rumah, kadang untuk menjawab di rumah. Kenapa setengah keluarga tidak menghantar ke pakar untuk merawat supaya tidak berlaku lagi perkara yang kedua? Ini mesej yang amat penting sebenarnya. Dalam keluarga kita lihat ada setengah keluarga yang sampai 10 tahun dia simpan dalam kurungan. Sebab kalau dibebaskan, dia ambil pisau lah, dia bertindak ganas lah. Saya rasa di abad ini tak sewajarnya perkara ini berlaku. Dia boleh dibawa ke hospital untuk penyelidikan lanjut. Dan sebenarnya daripada pengamatan saya, orang yang panas baran lah, orang yang ada kelakuan yang mungkin halusinasi macam kata tadi, mungkin ada penyakit dan ada ubatnya. Setidaknya ada penawarnya, walaupun tak satu patu boleh mengurangkan risiko. Jadi pertama, tak perlu nak letak dalam cage tadi. Keduanya, kita boleh berinteraksi sosial dengan orang itulah, daripada kita asingkan dia dan sebagainya. Jadi mesejnya antara lagi satu, di peringkat awal tu buat sesuatu, maknanya bawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Jangan tunggu dah teruk, dah sampai ada ahli keluarga ataupun dia dah keluar mengamuk dengan perempuan dan sebagainya. Itu dah agak lewat kadang-kadang. Kemudian kena perhati jugalah keluarga sendiri dan sebagainya. Jangan nampak macam sekali perkara tu pelik tu berulang tu misalnya sesuatu yang tak kena lah. Betul. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama. Tapi topik yang ada domestic violence tapi masih lagi nak duduk serumah tu, itu mungkin boleh dibawa perbincangan daripada masa-masa akan datang. Terima kasih Dr. Sudi bersama kami, Dr. Muhammad Hussein Ahmad Zahari, selaku pakar perunding sekretari terlebih dahulu. Okey. Kenapa tepuk saya? Saya tepuk lah. Saya setuju dengan dan juga di bawah Kementerian Pembangunan Wanita juga, kalau dah bergelar parenting pun memang akan ada khusus parenting akan
sediakan juga supaya kalau tidak melibatkan lelaki bini mungkin anak menjadi bangsa. Betul. Baiklah. Okey. Kita nak bersama dengan